Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorikus. Berita malam dimulakan dengan laporan mengenai jalan raya yang terjejas akibat kejadian tanah runtuh di Beraya dan Kampung Terahat dalam kawasan Parlimen Sibuti yang akan diperbaiki dan dijangka dapat dipersiapkan dalam tempoh 10 hari. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Jabatan Kerja Raya JKR yang mengendalikan usaha itu akan turut membina laluan sementara untuk pengguna motosikal. Beliau berkata demikian semasa membuat tinjauan kawasan tanah runtuh itu pada Isnin. Datuk Amar Douglas menambah kejadian itu berlaku susulan musim monsun timur laut yang melanda negara ketika ini. Dalam perkembangan sama, bekas ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni berkata, satu kajian dan reka bentuk jalan tersebut akan diteliti untuk memastikan jalan yang dibina pada masa depan akan lebih selamat. Katanya, ia merupakan jalan utama bagi penduduk beberapa buah rumah panjang dan kampung di kawasan itu, termasuk menjadi laluan alternatif penduduk Bakong dan Telang Usan ke Miri. Laporan seterusnya, Sarawak memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada kestabilan politik negara. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, untuk tujuan itu, gabungan Parti Sarawak GPS perlu menang besar pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Menurutnya, ini adalah supaya negeri ini akan mempunyai suara yang kuat di peringkat parlimen nanti. Jadi, kini itu kita nak perlukan suara yang lebih besar lagi. Sebab kestabilan politik akan hanya dapat dicapai, rasa kami, dengan contribution daripada Sarawak. Keadaan senario politik kini itu lah. Sebab mau politik si stabil, orang si akan datang melabur. Demikian menurutnya pada majlis sambutan Maulidur Rasul di Pejabat Daerah Kuching pada Ahad. Jelas Datuk Seri Fadilah lagi, Sarawak mempunyai kekuatan apabila kerajaan Sarawak memberi fokus kepada perihal pentadbiran, memberi bantuan kepada rakyat dan juga mencari jalan untuk meningkatkan pendapatan. Sehubungan itu, beliau menyeru rakyat negeri ini agar terus bersatu padu dalam memastikan Sarawak dapat mempengaruhi pelaksanaan sebarang dasar di peringkat persekutuan. Selanjutnya mengenai Persatuan Penggalakan Pelancongan Inbound China-Malaysia MICA yang telah menyempurnakan pelancaran terakhirnya di Kuching sekaligus menjadi kempen holiday yang terbesar di Sarawak pada Isnin. Sebelum ini, kempen tersebut telah berjaya dianjurkan di 6 negeri iaitu Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Johor, Negeri Sembilan dan Sabah. Objektif program itu adalah untuk mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan yang komprehensif, menggabungkan keunikan dan budaya yang pelbagai ke dalam acara perniagaan, konvensyen dan pameran. Berucap merasmikan program tersebut, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berharap MICA dapat bekerjasama rapat dengan acara Perniagaan Sarawak, BES Sarawak dan Lembaga Pelancongan Sarawak, STB sebagai rakan strategik dalam mempromosikan Sarawak ke pasaran berbahasa Cina di peringkat global iaitu China, Taiwan dan Hong Kong dalam masa terdekat. Menurut beliau, MICA akan memfokuskan kepada kepelbagaian dan warna budaya Sarawak, pelancongan pengembaraan, keindahan alam semula jadi, festival dan makanan eksotik yang terdapat di Sarawak. Essential destination for inbound Chinese from China and Greater China as well as from West Malaysia. I can say that we've got a lot of things to offer, whether it's food, whether it's the nature, whether it's festival. End of this month, we're going to have our Dragon Boat International Dragon Boat Festival. It's going to be the largest, 16 or 17 countries. We have to stop, we have to limit the numbers because there's just too many that want to participate with more than 2,000 foreign paddlers coming in. So you can imagine our hotels are very, very happy. Tambah Datuk Seri Abdul Karim, dengan pembukaan semula sempadan negara sejak April lepas, kini masa yang sesuai untuk Sarawak dan MICA bekerjasama dalam mempromosikan perjalanan riadah masuk ke Sarawak di samping memperkukuhkan segmen mesyuarat korporat dan insentif korporat Sarawak dengan mempromosikannya kepada pelawat. Ini kerana ujarnya lagi, MICA telah membawa lebih 100 ahli untuk menerokai produk pelancongan baharu di Sarawak di bawah kempen MICA Holiday. Berikut pula,
Pindaan Perlembagaan Undi 18 memerlukan penekanan kepada pengundi-pengundi muda, khususnya pelajar Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA mahupun Institusi Pendidikan Swasta IPTS bagi menentukan hala tuju masa depan negara. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidul secara peribadi menyatakan bahawa setiap institusi pendidikan tinggi IPT boleh dijadikan sebagai pusat mengundi. Menurut beliau, ia bagi memudahkan mahasiswa dan mahasiswi terlibat dalam proses pengundian pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Namun jelasnya, ia bergantung kepada pertimbangan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang mempunyai kuasa mengikut lunas perlembagaan dan undang-undang. Tiba masanya setiap IPT ini dijadikan pusat mengundi dan supaya memudahkan mereka untuk mengundi dan tidak perlu untuk balik ke kampung masing-masing, mungkin mengganggu pelajaran mereka dan sebagainya, jadual pelajaran mereka. Kalau sekolah dapat dijadikan pusat mengundi, mungkin apa salahnya kalau IPT boleh jadikan pusat mengundi juga. Mungkin jadi pengundi awal ataupun sebagainya. Itu bergantung kepada keputusan SPR. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas di TV Sarawak TVS di Kuching pada Isnin. Ujar Dato' Abdullah lagi memandangkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang begitu ramai di seluruh negara ditambah dengan kematangan mereka berpolitik di peringkat universiti, ia sememangnya satu langkah ke hadapan untuk memastikan ramai golongan muda terlibat aktif dalam membuat keputusan berkenaan masa depan negara. Dan mereka sendiri pun ada pilihan raya sendiri untuk memilih kepimpinan di peringkat universiti, kepimpinan universiti. So kematangan mereka berpolitik sudah bermula di situ. So periktirafan mereka untuk menjadi pengundi beratas rasa tepat. Dan di situlah kita nanti tempat mereka belajar untuk menjadi pemimpin kita di masa akan datang, apa yang perlu, apa yang tidak perlu, apa yang tidak elok dan sebagainya, integriti, isu integriti sebagainya, cakap tak super bikin, mereka akan belajar itu semua. Selanjutnya, sukan tidak hanya terhad kepada usia, kedudukan atau kaum tertentu sahaja, malah ia melibatkan pelbagai peringkat umur. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi, mengambil contoh sukan petong yang kini semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat tanpa mengira jantina dan umur. Beliau yakin bahawa sukan ini akan menjadi platform yang baik ke arah mengeratkan jalinan silaturahim, meningkatkan semangat perpaduan dan keharmonian di kalangan masyarakat. Demikian menurutnya menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Residen Bahagian Bintulu Husani Hakim yang mewakili beliau ketika merasmikan penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan petong berpasukan antara masjid di Masjid Darul Hidayah Kidurong Bintulu pada Sabtu. Dalam ucapannya juga turut menyatakan bahawa sukan petong mampu membantu meningkatkan kesihatan fizikal dan mental di samping bertujuan untuk mencungkil bakat dan melahirkan pemain-pemain baharu khasnya para belia dan generasi muda yang mana sekaligus membolehkan mereka terus maju dan berpeluang menyertai pertandingan di peringkat yang lebih besar mewakili daerah, bahagian, negeri dan nasional di masa hadapan. Pada kejohanan itu, Masjid Al-Hijrah tampil juara dengan berjaya membawa pulang hadiah wang tunai RM400, piala dan medal. Naib Johan disandang Masjid Darul Hidayah dengan membawa pulang wang tunai RM300 beserta piala dan medal, diikuti Masjid Al-Mustaqim di tempat ketiga, manakala Masjid Warisan Jepak di tempat keempat yang turut membawa pulang hadiah wang tunai beserta medal. Di Kota Semarahan, prihatin dengan musibah yang dihadapi mangsa ribut di Kampung Melaban baru-baru ini, bekas Ahli Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang turun padang bagi meninjau sendiri keadaan rumah mangsa pada Isnin. Dalam tinjauan itu, Datuk Rubiah menyampaikan sumbangan bagi meringankan beban mangsa Tapuk Seli untuk membolehkannya membaiki kerosakan yang dihadapi akibat bencana yang tidak disangka berlaku pada 15 Oktober lepas. Tapuk menyatakan rasa syukur terhadap keprihatinan Datuk Rubiah dan juga Kerajaan Sarawak di atas sumbangan berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.